Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu tajuk putaran. Sebelum ni kamu dah belajar translasi dan pantulan. Hari ini adalah belajar putaran. Okey, putaran ni kamu kena tengok jam. Saya nak ingat tajuk ni ada berkaitan dengan jam. Iaitu kalau kita tengok jam, jam tu akan berpusing. Ikut ni anak panah ni kalau kita panggil ikut jam. Kalau lawan jam, arah yang sebaliknya. Okey, so faham? Ikut jam jam pukul 2 ni akan gerak ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Tapi kalau lawan arah jam, yang pukul 2 ni akan bergerak 1, 12, dia akan patah balik. Okey, cikgu rasa kamu faham semua ikut jam dan arah jam. Okey, ni sini ni contoh lah daripada jam tadi. Okey, kita tengok 12, pukul 3, pukul 6, pukul 8. Ini angka ni paling kamu kena ingat. 12, 3, 6, 9. Okey, kena ingat. Jadi kita teruskan. Okey, kamu kena mengingati lambang Nazi. Lambang Nazi ni senang je nak buat. Kamu buat macam ni. Okey, katalah kamu buat macam tu. Okey, so simbol Nazi ni akan macam ni. Bila kaki ke bawah, semua ni akan pusing ke bawah. Okey, kalau kamu tadi kaki ke kanan, kalau kaki ke kiri, semua ke kiri naik macam tu. Tu cara dia. Okey, kalau dalam matematik dia ada lambang dia. Dia ubah sesuai daripada lambang Nazi Jerman ni, dia ubah jadi macam ni. Okey, masih juga macam ni. Buat macam tu, buat T. Okey, cikgu buat dua contoh. Okey, kalau ke kanan, ke kanan, ni akan turun bawah. Ke kanan macam tu, pusing ikut jam. Kalau lawan jam, ikut tu. Yang ni ke sini, ni ke sini. Macam tu. So ada ikut jam dan lawan jam. Okey, hari ni kamu nak mencari imej bagi putaran. Imej. Okey, so objek kamu ialah 5, putaran kamu ialah lawan arah jam. Okey, pusat dia ialah 42. Jadi 42 pusat kat situ. Okey, so apa yang patut kamu buat? Okey, lawan arah jam pada pusat 42. Jadi langkah pertama kamu tandakan pusat 42. Okey, 42. Okey, ini adalah P, iaitu objek dia. Jadi kita nak cari imej, iaitu P tanda. Jadi langkah pertama, cikgu ada langkah-langkah dia. Okey, kita tengok langkah dia. Okey, langkah pertama, buat L dari pusat ke objek. Okey, jadi kita kena buat L daripada pusat ke objek. Okey, ni pusat dia 42, ni objek. Okey, buat dari pusat ke objek. Pusat, buat L. Okey, dah jadi L. Okey, bila dah jadi L, kita kena buat apa? Buat jam di pusat. Okey, buat jam di pusat. Okey, yang ketiga, gerakkan jarum jam. Kamu tengok, dia kata apa? 90 darjah lawan arah jam. Jadi, lawan arah jam. Kalau ni lawan arah jam. Kalau cikgu buat kat sini, ikut arah jam ni 90 darjah ni. Jadi, lawan arah jam ke atas, naik atas. Okey, naik atas. Bila naik atas, macam mana kita buat bahu yang pendek ni? Dua ni, yang lekuk panjang ni macam nak buat? Okey, kamu kena ingat balik sifat dia. Sifat yang Nazi tu. Okey, so kalau yang ni kan, dia naik atas. Bila naik atas, maksudnya yang ni dia ikut lawan jam, dia akan mai ke kiri. So, jadi kita akan buat ni berapa kotak? 1, 2, 3. Jadi sini ketiga kotak. Okey, so kemudian kita dah gerakkan jarum dah tadi, dan kita dah lengkapkan L kita tadi. Hujung L adalah imej. Jadi imej kita adalah di sini, iaitu P tanda. Itulah jawapan dia.
Okay, kamu kena ikut dia ni, cara-cara ni insyaAllah boleh buat. Kita tengok contoh yang lain. Okay, ini soalan. Okay, kita tengok. Putaran 90 darjah ikut arah jam di pusat 2, 3. Okay, pusat dia dah buat. Image pun dah ada. Ikut arah jam. Okay, jadi kita buat langkah pertama buat L kan. Okay, kita buat L. Okay, kemudian kita kena buat jam kat pusat. Okay, kita buat jam kat pusat. Okay, kemudian kita kena apa? Gerakkan jarum jam. Okay, ni jarum jam. Kita tengok ni jam. Jarum jam. Ikut arah jam. Bila ikut arah jam, ni jam pukul 9. So, dia akan gerak ke pukul 12. Panjang ni sekotak je kan. Dia gerak satu. Okay, so yang ni macam mana pula? Ingat, ni jarum pukul 9 dia naik atas. So, ni akan pergi ke sini lah. Dia pukul tak 1, 2. Jatuh sini. Inilah P tanda. Okay, kamu kena ingat. Kalau cikgu buat ni, dia duduk sini kan, pukul 9. Dia punya dua kotak ni ke atas ni. Bila dia sayap dia belah kanan, semua kanan. Macam tu. Okay, sekarang kita nak buat kalau macam dia jadi macam ni. Dia bukan titik. Tadi titik ni dia ada kata objek lah. Bentuk saiz dia ni. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Okay, kita nak buat soalan yang macam ni. Yang ada objek A, dia ada ni lah bentuk lah. Tadi titik saja. Jadi, apa yang patut kamu buat? Ikut step tadi. Okay, dia kata apa? Putaran 90 darjah ikut arah jam. Ikut. Kamu kena ingat ayat dia tu. Ikut garis kan. Pusat dia P. Okay, pusat dia P. Okay, jadi bila yang buat macam ni, kita kena buat step bucu dia. Okay, so jadi kita buat macam mana? Okay, cikgu nak buat bucu yang ujung ni dulu lah. Langkah pertama, buat L dari pusat ke objek. Buat yang sama. Okay, kita buat L, kita ambil bucu ni dulu. Pusat ke objek. Okay, siap. Tadi dia kata apa? 90 darjah kan? 90 darjah ikut arah jam. Okay, kita buat jarum jam. Kalau ni pukul 6, ikut jam, dia akan pergi pukul 9. Jadi, sini ke sini, 2 kotak. Pukul 9 pun, 2 kotak. Okay. Kalau ikut ni, dia punya jari ni, okay, anak panah ni, ke kiri. Jadi, kita akan buat ke kiri. Okay, so, image kita akan jatuh kat sini. Okay, siaplah untuk yang bucu ni. Okay, kita nak buat bucu yang seterusnya. Cikgu padam anak panah ni lah. Okay, so kita dapat yang hujung, settle. Kita buat yang seterusnya. Okay, kita buat yang hujung ni pula. Hujung ni, kita buat bentuk L juga. Okay, kita buat bentuk L. Lepas tu, kita buat jam di pusat. Okay, buat jam di pusat. Ni pukul 6. Dia akan jadi pukul 6. Dia akan jadi pukul 9. Berapa kotak ni? 3. Jadi kita buat 3 sini. Okay, dia punya anak panah ni duduk belah kiri. Jadi kiri lah kita. Jatuh kat sini. Okay, siap dah. 2 titik lagi. Ada 2 lagi. Okay, kita buat Lepas tu, kalau nak senang, padam lah. Cikgu padam sebab senang nak buat. Untuk yang lain. Okay, so kita buat bucu ni pula. Bucu ni kita buat L. Kita buat L kat mana? Buat L kat mana? Ikut suka kamu. Kalau kamu nak buat L kot ni pun boleh. Kot ni pun boleh. Ni kot ni pun boleh. Ada 2 cara. Cikgu suka yang ni lah sebab tak ganggu. Okay, tak apa. Okay, sekarang jam kita pukul 3. Jadi 3 akan pergi pukul 6. Kan? Okay, so 1, 2, 3, 4. 4 hitung ke bawah 4. Okay, pukul 3, pukul 6. Dia punya ranting ni duduk belakang bawah ni. Sebelah sini. Kan ni lah. Berapa kotak? Sekotak.
Kotak jadi jawapan dia sini. Okey. So jadi kita dah siap pucu yang ujung ni. Kita buat bawah yang terakhir. Okey, pucu yang terakhir ni kamu nak buat L. Mula-mula mesti buat cara yang sama. Buat, okey, kita buat tanda. Buat L. Sini takkan nak buat tarik nak atas, tak boleh lebih kan. Okey, kita buat sampai situ. P ke P. Buat jarum jam. Sekarang pukul 3 ikut jam kan. Jadi pukul 3 akan jadi pukul 6. Dia pukul tak 1, 2, 3, 4. 4. Saya tengok Nazi. Tengok Nazi kita macam mana. Macam tu. Jadi dia belah ni lah. Jadi kita pergi pukul tak 1, 2, 3. 3. Okey, jadi sini. Okey, dah siap. Jadi kita padam punya. Kita conteng-conteng. Okey, so jadi kita sambung. Antara bucu dengan bucu. Okey. Okey, dapatlah rupa yang sama. Cikgu rasa macam ada pelik lah. Ni tak betul lah. Jadi kita buat ulang balik. Okey, kamu perasan tak pasal apa kita salah? Sebabnya dekat sini kamu cuba tengok. Dia berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Kita bilang jangan pukul 3 tadi tu, jadi pukul 6. Ni 4, 1, 2, 3, 4. Ni kita bilang 1, 2, 3. Jadi salah lah. Tu yang salah duduk ni. Jadi kita betulkan. Okey, so tambah lagi. Okey, kita buat ni L. Jadi 4 lah ni. Okey, lepas tu macam cikgu cakap tadi, kita punya L macam ni. Dia punya lekuk tu pukul 3 jadi pukul 6. Main belah kiri. Di kiri berapa kotak? 1, 2, 3. 3. Sini. Okey, siap. Betul. Cikgu padam supaya nak senang kamu tengok. Okey, jadi kita sambung bucu dia. Barulah jadi bentuk dia serupa macam ni. So pengiraan tu penting. Kamu kena kira betul-betul kotak supaya kamu dapat image yang betul. Okey, ni A. A tu apa maksudnya? Objek kan? Bila objek, kita kena tulis kat sini A tanda. Kenapa A tanda? Sebab A ialah objek, A tanda ialah image. Lagipun dia kata nak cari image. Okey, kita tengok yang lain pula. Okey, sekarang kita buat putaran tapi lawan jam. Okey, so ni bentuk dia. Kita nak putar dia lawan, ya, lawan. Okey, so kita buat bucu ni dulu. Syarat dia apa? Mesti ingat step dia. Okey, kita sambung. Okey, kita buat bucu ni dulu lah. Okey, kita buat bucu ni. Buat macam biasa, kena sambungkan ke pusat. Okey, lepas tu buat jam di pusat. Okey, so jam dia kata apa nak lawan, ya, yang lawan. Kita ni jarum jam pukul 6. Bila lawan dia akan jadi pukul 3. Okey, kamu tengok. Kalau kamu tak ingat nak buat ke kiri ke kanan, dia punya arrow tu, okey, kamu ingat dia ke sini. Bila dia ke kiri, jadi ni ke bawah. Ni sayap dia ikut tu dan ikut tu. Okey, so dia akan turun ke bawah. Sekotak je lah, sebab tadi sekotak dia punya untuk nak pandang sekotak ni sekotak. Jadi pusat dia kat situ. Pusat pula. Image dia di situ. Okey, cikgu padam yang lain. Dah dapat satu. Ni dah settle. Okey, kita nak buat yang ni pula. Yang ni pula macam biasa, sambung ke pusat. Jadikan bentuk L. Nak buat L kot ni pun boleh. Pilih yang paling senang. Okey, sekarang jarum jam kita pukul 12. Kalau pukul 12, lawan dia akan pukul 9. Dan ni jarum jam pukul 12. Lawan dia
pukul 9. Okey, so pukul 9 sini. Okey, ingat balik. Kalau tadi awal-awal tadi dia punya sayap dia macam mana? Dia pukul tu kan, sayap dia kot tu belah kiri, dia ke bawah. Dia ke bawah lah. So kita akan buat satu kotak jarum jam. Allah, sekejap, lari ya. Okey, jadi satu kotak jarum jam turun ke bawah. So dia jadi kat sini. Yang atas ni jadi sini. Okey, siap. Kita dah siap untuk dua lah. Sini dengan ni. Kita nak buat ni pula. Yang ni pula. Okey, cikgu tunjukkan sekali lagi. Okey, cikgu tunjukkan kita nak buat bucu yang ni. Bila kita nak buat bucu yang ni, bucu ni, okey, kita sambungkan dia dengan pusat. Bucu ni dengan pusat. Okey, dia tak ada bentuk L kan? Tak ada masalah. Jadi garis lurus. Jadi berapa kotak? 3 kotak. Jadi sekarang pukul 9 kan? Dia lawan 9. Kalau lawan dia akan jadi pukul 6. Jadi buat pukul 6. Oh, lupa jarum jam. Pukul 6. Mestilah 3 kotak. Jadi inilah image yang baru. Okey. Lepas tu kita padam. Kita dapat lah bucu yang baru. Tinggal bucu yang satu ni dia belum buat. Okey, tak ada masalah. Kita buat dia. Kita buat untuk okey, kalau lawan jam pukul 9 ni kan. Jam pukul 9 dia akan jadi pukul 6 kan. Okey, tak apa, pukul 6 dia akan turun ke sini. Okey. Okay, panjang dia pukul kotak tu 2, 3 kotak. Lepas tu sayap tu akan mai lah ni. Okay, kamu mesti confuse kiri kanan. Cikgu pun confuse juga sebelum ni. Tapi bila dah buat latihan banyak-banyak, kamu akan faham. Okay, cuba tengok. Pukul 9 anak dia punya kaki ni belah ni kan, belah kiri kan. So dia akan jadi belah sini lah. Tu yang jadi. Baik ni berapa kotak? 1 di sini lah. Okay, so bila dah siap padam. Okey, kita dah ada 4. Kita sambunglah titik kita. Dapat bentuk yang sama. Okey, settle. Okey, ini adalah untuk mencari image. Macam mana pula kalau kita nak cari pusat? Dia ada 2. Satu cari image, satu cari. Okey, kalau sekarang kita nak menentukan pusat. Okey, macam mana? Kalau pusat ni kamu kena ingat okey, untuk bulatan kamu kena tahu ada pusat, kena ada. Okey, kalau putaran kita mesti ada pusat, sudut, kena tahu sudut dan kena tahu arah. Okey, kata kunci dia PSE. Okey, so sekarang kita nak cari pusat kan. Pusat dia berapa, sudut dia berapa. Jadi dia ada step-step dia. Okey, step-step dia yang kamu kena ingat. Okey, ingat kalau putaran mesti ada PSA. Okey, kita tengok step-step dia. Okey, sekarang apa yang patut kamu buat ialah kamu kena ikut step-step dia yang bagi ni. Mencari pusat bagi putaran 90 darjah. Ini kalau macam ni dia 90 darjah. Yang dia cikgu tunjuk 180 darjah macam mana. Okey, jadi langkah pertama kamu nak tengok ni objek, dia pusing ikut mana. Ikut jam ke lawan jam. Kalau dia mai ikut ni, mestilah ikut jam. Jadi arah dia ialah A, P, S. Arah dia ikut arah jam. Okey. Okey, so jadi lepas tu apa yang patut kamu buat? Pilih satu bucu yang sepadan. Okey, kata kita ambil C dengan C lah, senang. Okey, lepas tu buat L. Kalau tak boleh buat L, dia memang tak boleh membentuk L, dia akan jadi garis lurus saja.
Okey, kita dah buat settle. Okey, so jadi kita dah buat. Bila dah jadi macam ni, okey, bila dah jadi macam ni, kena buat L menjauhi. Jadi dia tak boleh guna ayat ni. Okey, bila tak boleh guna ayat ni, kita kena ingat, kita kena bedok. Kira kotak L. Tapi bila tak ada kotak L, kita garis lurus lah. Lepas tu kita bagi 2. Ni ada 4 kotak, bagi 2 dapat sini lah. Okey, 2 kiri 2 kanan. Sebab dia asal 4, bedok 2 kiri 2 kanan lah. So bila dah jadi macam ni, kita kena buat dia menjauhi, kena bergerak. Ni kan anak panah, kena bergerak menjauhi anak panah, kena keluar sikit. 2 kotak. Ketika kita bedok 2 kotak kan, 4 bagi 2, kena keluar berapa kotak? 1, 2. Keluar 2 kotak. Dia tak boleh keluar kat atas, kat dalam, sebab dia dekat. Dia kata apa ni? Menjauhi anak panah. Jadi kita kena keluar. Jadi sinilah. Inilah pusat dia. Okey. Dapatlah pusat. Sebab apa matlamat kita ialah menentukan pusat, sudut dan arah. So sudut tadi kita tahu ikut jam. Ni ialah 90 darjah. Pusat dia yang ni lah. So sebab dia tak ada satah katisan, jadi kita tak boleh nak baca lah dia 2 ni, dia 1 ke apa. Jadi inilah pusat dia. Okey, antara step-step kamu kena ingat untuk mencari pusat bagi putaran 90 darjah. Okey, sekarang kita nak mencari pusat juga. Okey, kita tahu ini adalah objek, ni image. Kalau kamu tengok ni, dia pusing kat mana? Dia pusing ke ikut jam ke lawan jam? Kalau dia ikut, tengok condong dia. Okey, so jadi dia ikut jam. Okey, ikut jam. Okey, bila ikut jam, okey, kamu nak ambil bucu mana yang senang? Cikgu ambil bucu ni lah. Ni dia akan jadi sini, betul? Okey, boleh? Yalah kan? Okey. Okey, kalau bucu tu tak apa, cikgu buat 2-3 contoh untuk kamu. Okey, so jadi dia kata apa? Buat anak panah, kita dah settle. Lepas tu buat satu bucu yang sepadan dah. Buat L yang menjauhi anak panah. Okey, so buat L ni dia ada 2 cara. Nak buat L kut sini pun boleh, kut sini pun boleh. Okey, tapi kalau kita ambil yang ni, dia dekat dengan anak panah, jadi kita ambil jauh pada anak panah. Sebab syarat dia menjauhi anak panah. So yang ni kita tak boleh ambil lah daripada. Okey, lepas tu kita bilang berapa kotak yang kita ada. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. 4 kotak bagi 2 dapat 2. Jadi 1, 2. Dari pusat ke image ada 4 kotak. Jadi kita bagi 2, jatuh sini. Bila jatuh sini, ini dia bukanlah dia punya pusat. Kita kena bilang bila 2 kotak, kita kena menjauhi lagi. Okey, cikgu ulang balik. Kira bilangan kotak, ini ada kotak apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Beda 2 dapat 2, jadi sinilah jadinya. So inilah pusat dia. Okey, apa kata kita ambil bucu yang lain untuk menentukan betul tak pusat dia kat sini. Okey, so sekarang pusat dia 2, kita tengok. Kita buat bucu yang lain. Okey, sekarang cikgu nak buat bucu yang ujung ni lah. Yang ujung ni. Ujung ni jadi ni kan. Okey, so kita buat anak panah, buat L 3 juga. Okey, kau pasal nak cikgu buat salah? Partner tak betul. So jadi ni adalah salah. Jadi sebenarnya naik atas ni. Okey, jadi kita betulkan. Okey, bucu dia ni dengan yang ni. Okey. Okey, so sekarang kita ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila 6 kotak, bahagi 2 dapat 3. Ni kat sini kan. Okey, bila kat sini, kita dengan bucu ni laris kotak kan. Jadi kita akan turun ke bawah.
keluar pada bawah. Kalau kita nak atas, okey, cikgu ulang. Sini 2, sini 4. 4 bagi 4 kotak dengan 2 kotak 6 kan. 6 bagi 2 dapat 3. Jadi kita jatuh kat sini lah 3. Okey, boleh? Bila jatuh kat sini, kalau tadi macam tadi dia duduk ngam-ngam kat sini, tak ada masalah, itu adalah pusat. Tapi kalau tek lalat ni dia tak kena kat L, jadi cara dia kita kena keluar. Bila mau kotak ni, tek lalat ke bucu ni berapa kotak sekotak, kita akan buat keluar daripada macam ni. Ni nampak ni tak kena kat bucu kan. Bila tak kena bucu dia, kita kena keluar sekotak. Kita kena keluar kat sini, bukan masuk dalam. Sebabnya bila kita masuk dalam, kita dekat dengan anak panah, kita kena keluar. Jadi sinilah. Jadi 2 6. Okey, so jadi cikgu terangkan kamu, bila tek lalat duduk kat sini, ni pusat. Tapi kalau tek lalat ni jauh daripada bucu, jadi kamu kena keluar sekotak. Keluar sekotak, tengok adakah nak keluar kotak yang ni ataupun yang ni. Tengok yang mana jauh dia dapat daripada anak panah. Okey, so dapat 26 juga. Apa kata kita guna titik lain pula? Sekarang kita guna bucu yang tajam ni dengan yang tajam. Okey, kamu nak buat L kat mana? L boleh buat kat tu ataupun L buat ni. So mestilah L yang kita buat ni menjauhi anak panah. Ambil ni lah, kita ambil ni. Dia padam. Okey. So, bila ada berapa kotak? Ada berapa kotak? Bila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila betul-betul. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalunya nombor dia kotak ni genap. Dia tak ganjil. Jadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2 dapat 4. 1, 2, 3, 4 kat sini ya. Okey, bila 1, 2, 3, 4 cukup. Okey, dekat sini kita okey, kalau orang pasal tek lalat itu sini kan. Bila tek lalat sini, kita kena tengok, kita mesti jadikan dia kenapa berapa jauh dia daripada bucu ni. So daripada sini tek lalat ke bucu ni, lekuk ni kat tempat ni pusing ni 2 kotak. Jadi kita kena buat jauh daripada anak panah. Kalau kita buat dia kan 2 kotak, jadi kita boleh masuk sini sebab dekat dengan anak panah, jadi luar anak panah. Jadi 1, 2. Jadi dia tak sama 2 dah. Okey, faham? Okey, sekarang cikgu nak buat kalau dia 100 putaran 180. Okey, kalau kamu cakap dah makin banyak buat latihan, kamu akan faham. Kalau macam nak cari pusat untuk 180, buat macam mana? Okey, so jadi apa yang patut kamu buat ialah, okey, bucu ni sepadan dengan mana? Okey, bucu tajam ni dengan yang ni. Okey, kamu ambil pembaris. Okey, kamu sambungkan. Okey, so tak berapa tepat lah cikgu garis ni. Kena garis bagi tepat-tepat. Okey, so jadi mana bucu lagi? Kalau bucu ni kan. Okey, kamu tetap juga sambung. Allah. Okey, kamu sambung. Okey, so jadi dia bersilang kat sini. Bersilang ni lah pusat. Jadi pusat dia, pusat di koordinat ni apa ni? Ni pasti X ni kosong. Jadi pusat dia kosong, negatif 3. Okey, jadi pusat dia kosong, negatif 3. So macam tu kalau 180. Kita tak ada cara lain. Sebabnya kalau kamu nak buat macam tadi, bucu ni dengan bucu ni bilang kotak, macam mana nak buat? 1, 2, 3. Dia bukan cara dia. Ni cara untuk 180. Okey, itu saja. Terima kasih.